Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita sambung muka surat 182 ayat yang ke-42 apa satu sampai 41 lagi ya. Wa'lamu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusah فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وارزقهم النصر والفتح وارزقهم النصر والفتح وارزقهم النصر والفتح. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wa'lamu, dan berilmulah kamu. Wa'lamu tu daripada alima. Alima ya'lamu i'lam. Kalau ramai i'lamu. I'lamu makna hendaklah kamu faham. Ilmu-ilmu ni faham. Apa dia? An-nama adatu hasrin, satu alat yang digunakan untuk menunjukkan bahawa hukum itu tetap begitu. Tetap begitu. An-nama ghanimtum. Ghanimtum apa yang kamu ambil daripada harta rapasan perang. Min syai' apapun. Min syai' itu benda yang dirampas ataupun diambil daripada rapasan perang. Dari sudut perkara yang diterima itu, harta itu ialah fa inna lillah, maka sesungguhnya milik Allah, bagi Allah itu khumusah, 1/5, walir rasul, sama juga walidil qurba, kaum keluarga Nabi, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wabnis sabil, dan para musafir. Itu dari sudut pembagian lah. Bagi Allah 1/5, Rasul, kaum kerabat Nabi, dan anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang ibn sabil. In kuntum itu tanda. In kuntum itu tanda. Tanda jika kamu amantum billah, beriman dengan Allah. Satu, beriman dengan Allah. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan.
dan beriman dengan apa yang kami turunkan. Kami turunkan ala abdina, ke atas hamba kami, yakni Nabi lah. Hamba kami itu, abdi itu Nabi. Yaumal Furqan, hari perang Badar. Yaumul Furqan ni hari yang memisahkan. Furqan ni memisah, hari yang memisahkan dua kumpulan, iaitu kumpulan Muslim yang diketuai oleh Nabi SAW dan kumpulan musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan dan bersama mereka Abu Jahal. Yaumal Furqan itu apa? Iaitu yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua jam'an, dua pasukan, mukmin dan kafir. Anzalna ni, wa ma anzalna ni ada dua. Masa tu turun ayat-ayat berkaitan dengan perang Badar, dan juga ayat yang yang kedua, turunnya para malaikat membantu Nabi. Anzalna tu kami turunkan, kata ulama, dua jenis yang Allah turun ayat-ayat Allah berkaitan dengan perang Badar dan harta rampasan, dan juga bantuan Allah kepada umat Islam Badar dengan mengutus para malaikat, atau anzalna. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas tiap-tiap perkara berkuasa. Ini ayat nak cerita Allah lah, kuasa Allah. Allah tu subjek, mubtada, maknanya dia nak cerita benda Allah. Allah itu dalam semua perkara qadir, itu khabar, berita tentang Allah. Maknanya kenapa dibawa wallahu ala kulli syai'in qadir dalam isu harta ni? Maknanya Allah kuasa untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perang Badar bila berjumpa orang kafir dengan orang Islam. Allah berkuasa menurunkan para malaikat untuk membantu umat Islam, dan segala-gala yang Allah tentukan itu Allah berkuasa menetap dan memberi kemenangan kepada orang Islam. Itu maknanya dibawa wallahu ala kulli syai'in qadir dalam isu ini untuk kita orang Islam beriman pada Allah, yakin bahawa Allah itu sentiasa bersama dengan pejuang-pejuang orang-orang Islam yang menegakkan agama Allah, iaitu Nabi serta para sahabat. Kemudian ayat berikut ada kaitan dalam perang ni lah. Id antum, dalam yaumal taqal jam'an, dalam perang Badar dia panggil yaumal furqan, dan memperjelaskan apa itu yaumal furqan. Yaumal furqan ialah yaumal taqal jam'an. Dalam perang Badar ini Allah menyatakan dialah Tuhan yang menjaga dan mengkontrolkan perang ini, dan Allah itu dalam semua perkara berkuasa. Lalu Allah ceritakan dalam perang ini, id antum, ingatlah, maknanya uzkuru id, ingatlah ketika kamu semua, kamu tu orang Islam, kamu semua berada bil udwati ad-dunya. Dunia ni dekat. Dunia ni dekat. Wahum bil udwati, dan mereka, antum tu orang-orang Islam lah, Nabi serta para sahabat, berada di tepi lembah yang dekat dengan Madinah. Dia panggil udwatil ad-dunya. Maknanya lembah Badar ni dekat dengan Madinah. Badar ni satu tempat pertemuan masyarakat pada waktu itu. Ada kedai-kedai,
ada pasar-pasar dan ada tempat orang kata dewan syair, di mana mereka akan buat pertandingan, buat perayaan-perayaan macam-macam dari situ. Jadi mereka bertemu di sini. Dan dia itu Nabi daripada Madinah bersama sahabat, dia bil udwatid dunya, dia panggil, dekat dengan Madinah. Wahum, mereka tu orang-orang Quraisy. Bil udwati, ada dekat dengan bil udwatil quswa. Udwah ni maknanya macam tebing. Al-quswa yang jauh daripada Madinah. Maknanya sebab mereka datang daripada Mekah ataupun daripada tempat lain lalu ke Madinah, badan ni dekat, bernisbah pada orang Islam dekatlah, tapi nisbah orang musyrikin jauh. Warrakbu, pada waktu itu ar-rakbu asfala minkum. Ar-rakbu ni ialah unta-unta ataupun binatang-binatang yang ada padanya harta-harta ataupun barang-barang yang diniagakan oleh Abu Sufyan dan gurunya, yang bawa dengan ar-rakbu. Rakbu ni tunggangan lah. Asfala minkum, di bawah. Asfala ni berada di rendah. Makna dia yang ni duduk sebelah dekat dengan Madinah, yang ni jauh dengan Madinah, kemudian barang tu duduk di bawah mereka. Siapa yang atur tu? Tidak diatur pun, dia kebetulan begitu ataupun itu daripada ketentuan Allah. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad, dan jikalau kamu tu siapa? Orang Islam lah. Kamu saling tawa'atu ni saling berjanji untuk berperang antara dua pihak tu lah. Lakhtalaftum fil mi'ad, nescaya la tu la sumpah, jawab pada law. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad, kalau kamu berjanji untuk berperang, pasti kamu akan ikhtalaftum, kamu berikhtilaf ataupun bersalahan dalam perjanjian, al-mi'ad, perjanjian. Walakin, tapi apa yang berlaku, liyaqdiyallahu, Allah liyaqdiya, untuk Allah putuskan. Yaqdi makna putuskan. Amran, sesuatu perkara, karena adalah perkara tersebut maf'ula, telah pun ditentukan. Maf'ul ni telah pun ditentukan. Kenapa? Liyahlika, supaya binasa. Yahlik ni supaya binasakan man halaka, siapa yang akan binasa, ambayyinah, dengan bukti yang jelas, yang nyata. Wa yahya, makna liyahlika ni pihak musuh lah. Wa yahya, dan akan hidup, man hayya, siapa yang akan hidup, ambayyinah, mana pihak Islam lah ni. Wa innallaha la sami'u, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar maha mendengar doa-doa dan kata-kata yang diucapkan oleh kedua-dua pihak. Alim, sangat tahu, maha tahu mengenai niat kedua-dua
belah pihak itu. Ini kisah yang terjadi dalam perang Badar itu adalah ketentuan Allah. Untuk Allah putuskan siapa yang akan dibinasakan dalam perang itu dan siapa yang akan diberi kehidupan ataupun kemenangan dalam perang itu. Idh yurikahumullahu fi manamika. Ingatlah, itu pun sama jugalah, kita kena faham ada sebelum itu perkataan uzkuru. Ingatlah ketika. Dia tak guna ingatlah, dia tak sebut ingatlah, tapi ada disembunyikan sebelum mana uzkuru ditakdirkan ataupun disembunyikan, kita boleh takdir. Ketika yurikahumullah, Allah tu fa'il. Yuri makna memperlihatkan, menampakkan mereka oleh Allah fi manamika. Manamika itu mimpi. Ka itu Nabi. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan dalam mimpi engkau qalila, bahawa mereka sedikit. Kan? Sikit tapi sebenarnya ramai. Walau arakahum, kalau dan jikalau, walau macam kita walau sama jelah. Dan jikalau arakahum kathiran, dan jikalau Allah menampakkan jumlah mereka itu ramai, kathiran itu ramai, la fashiltum, maka sudah pasti kamu orang Islam lah, Nabi dan para sahabat itu menjadi takut. Fashil tu ni bukan fashal, fashil ni gagal, jadi takut sebab nampak ramai. Wala tanaza'tum fil amri, dan sudah pasti kamu akan berkelahi, bertengkar. Tanaza'tum tu fil amri, dalam urusan ini, dalam urusan perang ini. Walakin Allah, tetapi Allah salam, Allah salam. Sebaliknya Allah salam, dia telah menyelamatkan kamu. Salam makna salamakum, menyelamatkan kamu semua. Innahu tu Allah. Sesungguhnya Allah alimun, amat mengetahui bidzatis sudur, dengan apa zat ni, benda yang ada as-sudur dalam dada manusia. Maknanya Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi bilangan musuh sikit, jadi dia tak takut walaupun hakikatnya musuh pada waktu itu 1000 orang, Nabi 300 orang, 313 je, tak ramai. Tapi dipertontonkan, dirasakan oleh Nabi dan juga ke Islam mereka sedikit. Sebab apa sedikit? Kerana Nabi SAW bersama orang Islam dalam perang itu dibantu oleh 1000 para malaikat. 1000 para malaikat. Jadi mereka sikitlah kalau nak banding dengan bantuan malaikat. Malaikat 1000. Kat mana kita kata 1000? Ayat sebelum ni kan. Allah. Ayat mana yang 1000 tu? Ayat yang 1000 tu Allahumma salli ala di alfin minal malaika. Ayat apa tu? Tak ingat. إذ تستغيثون ربكم.
Ayat apa? Oh inilah ayat ya 9 kan? Ayat 9 cuba tengok. Bukan surah 178 tu. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ini perang Badar juga ni. Ini perang Badar. Id tastaghithu. Ingatlah ketika kamu minta pertolongan akan Tuhan kamu, fastajaba lakum. Lalu Allah terima kepada kamu doa kamu. Apa Allah buat kepada orang Islam yang sedikit dalam perang Badar itu, yang dinampak oleh Nabi dalam mimpinya bilangan sedikit tapi mereka ramai. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi, sebab Nabi serta orang Islam ghaif, minta doa kemenangan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bahawa kata Allah, aku telah memberi bantuan, mumiddu tu, memberi bantuan kepada kamu bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat. Murdifi, datang dengan berturut-turut, maknanya berduyun-duyun mempertahankan umat Islam dalam perang Badar sehingga berjaya. Kenapa Allah bantu? Wa ma ja'alahu Allahu, Allah tidak buat demikian illa busyra, kecuali memberi khabar gembira kepada Nabi serta para sahabat dalam perang Badar. Yang kedua sebabnya ialah walitatma'inna bihi qulubukum, untuk Allah tenangkan dengan bantuan itu hati-hati kamu, yakni orang Islam. Dan kena faham kata Allah, wa man nasru, tidak ada kemenangan, tidak ada bantuan illa min indillah. Anda baca ayat 10 tu, kecuali dari Allah. Innallah azizun hakim, dan seterusnya lah. Jadi kita tengok hari ni maknanya Nabi SAW mimpi, dalam mimpinya dia tengok musuh dia sikit, sebab Allah tak tunjuk ramai. Kalau Allah tunjuk ramai musuh, pasti mereka rasa takut. Sebab tu dalam apapun usaha kita, perjuangan dan umpamanya, janganlah menganggap musuh itu besar. Kita jangan tengok Amerika hari ni, Israel hari ni, dia hebat. Dia hebat. Sebab hebat mereka tak ada bantuan Allah. Sedangkan orang Gaza walaupun kecil, tapi ada bantuan Allah. Allah bantu mereka. Sebab itulah walaupun hari ini kita menyayat hati, kita tengok umat Islam terbunuh, macam apa ni, Allahu Akbar, macam apa ni, merata lah. Kita tengok, menyedihkan. Kita tengok ada sahabat kita Raid, yang masih berada di bumi Gaza. Raid, Ustaz Raid tu, dia hantarlah gambar-gambar yang anak-anak masyarakat Gaza yang dibunuh begitu, tidak ada kemanusiaan langsung. Tapi insya-Allah pasti bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka dan memberi an-nasra. Wa man nasra illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali yang Allah beri. Dan kita banyak-banyaklah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala membantunya secara yang mampu. Insya-Allah, walaupun kita tengok Israel itu hebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada mereka. Walakin Allah hasallam, Allahumma sallimhum. Tetapi Allah yang menyelamat. Dalam ayat ini 43 tu, walakin Allah hasallam innahu alimun billatis sudur. Betul. Jadi kita bila baca walakin Allah hasallam, kita baca doa kepada mereka, Allahumma sallim ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi Gaza. Nah, begitu kita kata.
Sebab Allah tahu doa kita. Innahu alimun bizati is-sudur. Ayat yang 44, wa id yurikumuhum, dan ingatlah juga ketika yurikum, yuri itu siapa? Allah juga. You itu Allah. Ketika Allah menampakkan, memperlihatkan kepada kamu, yurikum hum, mereka. Mereka tu musuh-musuh dalam perang Badar lah, orang musyrikin. Id, ketika iltaqaitum, kamu berperang. Berjumpa tu makna berperang. Fi a'yunikum, pada penglihatan kamu, qalil, bilangan mereka itu sedikit. Wa yuqallilukum, dan dia Allah menjadikan kamu sedikit. Fi a'yunihim, pada penglihatan mereka. Macam mana tu? Allah memperlihatkan kamu tentang mereka ketika kamu bertemu. Pada mata pandangan kamu sedikit, mereka sedikit. Dan mereka wa yuqallilukum, dan Allah mengurangkan kamu, menyedikitkan kamu pada pandangan mereka. Tapi walaupun mereka nampak sikit, mereka takut kerana liyaqdiyallahu amran. Liyaqdiyallah ni untuk Allah putuskan dengan menghantar para malaikat. Dan Allah hantar para malaikat untuk bantu orang Islam ini, amran kana maf'ula, satu urusan perkara yang telah pun ditentukan oleh Allah dan telah berlaku. Maknanya bantuan Allah itu tetap ditentukan oleh Allah. Wa ilallah, dan hanya kepada Allah turja'u al-umur. Al-umur turja'u, semua urusan itu dikembalikan. Ini suasana ataupun keadaan yang berlaku dalam perang Badar, yang merupakan dua tempat dia sebut di sini, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Maknanya disebut dalam tafsir, dalam perang Badar ni Allah telah tentukan peperangan ini untuk memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu anugerah untuk meyakinkan Nabi serta orang Islam bahawa Allah akan menolong. Allah bersama orang Islam dan Allah akan bantu dengan macam-macam bantuan. Kalau dalam perang Badar, Allah bantu dengan para malaikat, 1000 para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala telah strategikan kedudukan dalam perang Badar tu sehingga terancang secara tidak dirancang. Macam kita tengok ayat 43 tu, 42 tu, id antum bil udwatil dunya, itu bukan dirancang oleh Nabi, dia terjadi begitu katanya. Wahum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. 3 keadaan tu. Nabi dekat dengan Madinah, mereka jauh, dan barang duduk di bawah mereka. Kalau dirancang, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau dirancang, dia akan tidak macam tu. Tapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, telah menjadi keputusan Allah, maka terjadilah demikian. Untuk apa berlaku perang Badar? Untuk Allah binasakan orang-orang yang syirik, dan untuk Allah beri kemenangan kepada orang-orang yang menegakkan agama Allah. Dan Allah Maha mendengar
lagi maha mengetahui. Mendengar ialah ucapan-ucapan dan mengetahui tentang rahsia hati. Ayat ni seolah-olah, atau perang Badar ni seolah-olah satu perancangan Allah untuk memberi satu, orang kata, keyakinan kepada orang Islam bahawa menegakkan agama Allah ni bukan kesorangan. Allah sentiasa bersama. Dan kita tengok hari ni perang Badar Kubra yang berlaku di Palestin, ataupun perang Uhud, ataupun perang Ahzab yang berlaku pada zaman Nabi, sedang kita saksikan di hari ini betapa ramainya musuh. Kalau ramai musuh itu, bersatunya musuh itu dalam perang Ahzab, kegagalan orang-orang yang tidak memberi bantuan, pertolongan dan doa sebahagian daripada masyarakat dunia kepada Palestin itu ialah perang Uhud. Perang Uhud. Dan kemenangan yang pasti dapat ialah dalam keseluruhan perang lah. Dan kita mendoa bahawa perang Palestin ataupun Gaza dengan Yahudi ini adalah satu ketetapan Allah untuk memberi kemenangan kepada umat Islam, insya-Allah, dengan adanya kerjasama sesama umat Islam. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam Ibnu Katsir mengenai ayat yang ke-43 ni, nak baca sikit. Dia kata Mujahid, arahullahu iyahum fi manamihi qalilan fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalika fakana tathbitan lahum. Nabi bila dia nampak, dia mimpi bahawa bilangan kaum musyrik itu sikit, lalu dia beritahu kepada sahabat-sahabat dia sallallahu alaihi wasallam bahawa musuh dia tak ramai. Musuh dia tak ramai. Untuk apa Nabi diberitahu Allah dalam mimpi bahawa musuh tak ramai sedangkan musuh lebih ramai? Katanya fakana tathbitan lahum. Ini untuk memberi keteguhan kepada mereka. Maknanya apa? Maknanya dalam apa helah peperangan ini, kita tak boleh merasa musuh hebat. Kita kena merasa musuh itu tidak kuat. Sebab apa? Walaupun ramai, tetapi tidak ada bersama mereka Allah dan Rasul, sudah pasti bilangan mereka tidak ada nilai dengan ramainya. Maka didedahkan oleh Allah kepada Nabi dalam mimpi bahawa bilangan mereka sikit, walaupun hakikatnya sebaliknya. Kan? Begitu kata Mujahid. Arahullahu iyahum fi manamihi qalila fa akhbara. Allah mempertontonkan kepada Nabi tentang bilangan musuh sedikit dalam mimpinya, lalu Nabi beritahu kepada sahabat demikian. Kemudian laporan yang dibawa oleh Ibnu Katsir juga, dia kata itu saja yang disebut oleh Ibnu Katsir. Ada khilaf-khilaf lah. Cuma daripada pandangan lain, dia kata iz yurika, ka tu Nabi kan, iz yurikahumullah tu, ka tu Nabi, iz yurika hum. Berapa kalimah tu? Iz satu kalimah, yuri satu kalimah, ka tu satu kalimah, hum satu kalimah. Allah. Iz yurikahum.
Ingatlah ketika mempernampakkan kepada engkau tentang mereka oleh Allah. Kita nak terjemah payah. Allah tu fa'il. Kita boleh letak depan. Id Allah yurika hum. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada engkau tentang mereka. Mereka tu ialah kata Sa'di al-musyrikin, orang musyrikin lah. Fi manam, dalam manam. Manam tu mana masa tidur, mimpi lah. Fi manamika au fi ainika bi anal ain mawdi'un naum. Qalilan walau arakahum katsira, kata Baghawi. Maknanya Ibn Katsir dengan Baghawi lebih kurang je lah. Maknanya tentang tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihat kepada Nabi bilangan yang sedikit untuk memberi semangat kepada sahabat-sahabat Nabi dalam perang. Itu supaya tidak rasa gerung lah dengan bilangan. As-Sa'di kata, wa kana Allah qad ara rasulahu al-musyrikin fi ru'ya adadan qalila wa basyara bidzalika ashabahu fatma'annat qulubahum wa tabayyanat afidatahum wa tathabbatat afidatahum. Bila Nabi mimpi, Nabi beritahu pada sahabat sehingga para sahabat yakin kemenangan dan tenang jiwa mereka untuk berdepan dengan musuh-musuh itu. Walau arakahumullah iyahum katsiran fa akhbarat bidzalika ashabahu la fashiltum. Kalau Allah beritahu Nabi bilangan mereka banyak, sudah pasti akan timbul di dalam perasaan sahabat-sahabat Nabi rasa gerung. Dan bila rasa gerung, dia akan khilaf lah. Berlaku khilaf. Macam mana khilaf? Nampak musuh ramai, takut kalah, jadi mereka akan ada di antara mereka yang tak nak berperang dan seumpamanya. Iaitu mungkin strategi perang lah. Faminkum man yara al-iqdam ala qitalihim wa minkum man la yara dhalika. Fawaqa'a minal ikhtilah wa tanazu' ma yujibul fashal. Maka kalau Nabi kata musuh tu ramai, akan berlakulah dua pandangan. Ada di antara mereka yang merasakan tak payah pergilah perang sebab musuh ramai. Dan ada di antara mereka kita pergilah sebab Allah akan tolong kita. Akan berlaku demikian. Tetapi bila Nabi beritahu para sahabat musuh tu tak ramai, maka semangatlah para sahabat untuk menentang. Sedangkan hakikatnya musuh tu ramai. Kan? Musuh ramai. Tapi strategi Allah, walaupun musuh tu ramai, Allah tolong Nabi bersama sahabat dengan menurunkan para malaikat sebagai tentera melawan musuh-musuh. Maksudnya apa, tuan-tuan dirahmati Allah? Maksudnya dalam menegakkan agama Allah ini, Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Itu je lah daripada apa yang kita buat. Nanti kalau ada apa-apa yang lebih penerangan, insya-Allah kita akan tambah di pertemuan yang akan datang, insya-Allah besok. Itu sebahagian yang anda sempat baca daripada tafsir-tafsir lah. Tapi kalau kita tengok dalam ni, begitu jugalah dalam ayat yang kita baca hari ini mengenai peperangan, satu ayat 41 mengenai harta rampasan macam mana nak bagi, dan pertemuan dua kumpulan dalam perang, Allah menyebut strategi ini. Boleh bacalah sejarah macam mana berlakunya perang Badar dan bagaimana berdepannya kaum muslimin dengan kaum kafir musyrikin
dalam perang Badar dan tujuan-tujuan perang itu untuk menunjukkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ayat yang ke-44. Ini kita kena boleh baca sejarah lah. Wallahu alam, kita beri setakat itulah untuk hari ini.